sekarang kita pergi kepada sejarah perkembangan ilmu tasawuf. Okay, sejarah ni pun pentingnya untuk kita lebih memahaminya. Okay, kalau contohnya dia tanya mengenai perkembangan atau sejarah perkembangan ilmu tasawuf, kita kena tahu ciri-ciri dia. Okay, apa yang dimaksud setiap abad ataupun zaman, faktor perkembangannya. Okay, ada soalan mengenai faktor perkembangannya apa, dan juga tokoh-tokoh yang masyhur ataupun tokoh-tokoh yang terkenal waktu zaman itu. Okay, so kita boleh lihat dia merangkumi oleh zaman Rasul dan sahabat dan juga abad kedua hingga ke abad ke-6. Okay, ni Ana just simplify atau ada summarizekan sikit. Okay, abad kira dari abad pertama hingga ke abad ke-6. Okay, for me it's better to actually gunakan abad daripada zaman. Okay, sebabnya kalau kita katakan zaman sahabat dan juga zaman Rasulullah SAW, okay, antara abad 1 dan kedua pun masih ada sahabat, okay, dan juga masih ada tabi'in. Jadi it's more safe for us to actually use abad pertama apa, abad kedua apa, abad ketiga dan seterusnya. Okay, walaupun kita tahu okay, zuhud yang the first one is zuhud Rasulullah SAW dan juga sahabat. Okay, tapi it's better to say abad ke-1 atau bila kita dah faham ciri-ciri dia zaman Rasulullah tu maksudnya abad ke-1 lah. Okay, zaman kedua is antara zaman sahabat dan juga tabi'in, tapi kita boleh masukkan sebagai sahabat tabi'in sekali. Okay, so yang pertama ialah abad ke-1 ialah di mana perkembangan tasawuf tu lebih dikenali sebagai zuhud. Tiada istilah tasawuf di situ. Okay, jadi zaman Rasulullah SAW ia lebih kepada amalan tasawuf. Okay, seperti mana yang tadi kita kata, Rasulullah selalu mengupaskan hadis-hadis mengenai amalan-amalan yang tasawuf seperti ibadah, okay, ibadah macam mana kita nak tazkiyah nafs. Okay, yang kedua akhlak kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Dan ketiga adalah kezuhudan. Okay, kezuhudan kat sini kenapa konsep kezuhudan ni lebih dipertekan, boleh katakan ketengahkan lebih, okay, sebabnya bila kita tengok ibadah dan akhlak, kita tak boleh nampak tau secara dalam dia macam mana dia amalkan tasawuf tu, kesucian tu. Tapi bila kita nampak kezuhudan dia dari segi luaran, okay, bila masa akhlak dia bagaimana, cara pakaian dia, mungkin cara lifestyle dia, itu adalah tasawuf tersendiri. Sebabnya one of the main point of tasawuf ialah kita kena adanya lifestyle of a tasawuf. Lifestyle, bila kita dah belajar ilmu tasawuf, kita kena tahu lifestyle as orang yang telah mempelajari ilmu tasawuf. Dan itu kita boleh nampak daripada lifestyle of Rasulullah SAW dan juga sahabat. Daripada ibadah mereka, akhlak mereka dan kezuhudan mereka, yang di mana contohnya kita boleh lihat daripada para sahabat. Okay, cara kehidupan dia, Abu Bakar radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an, okay, Abu Zar Ghifari, ada contoh-contoh yang mungkin antum boleh sendiri cari tahu mengenai kisah-kisahnya. So macam contoh antara kisah Ana lebih ingat mengenai kisah Umar bin Khattab. Okay, ialah bila masa dia waktu boleh katakan zaman khilafah, bukan khilafah, khalifah Umar bin Khattab. Okay, zaman tu merupakan zaman banyak perkembangan, betul tak? Di mana Islam banyak berkembang dan also Umar merupakan khalifah pada zaman tu. Tapi dari segi lifestyle dia, cara kehidupan dia betulnya sederhana. Cara pakaian dia tetap memakai pakaian yang satu, tak ada 10, tak ada macam gold ke apa, tak ada. Dia memang satu pakaian yang memang untuk contohnya khas untuk ibadah, okay, dia akan sentiasa cuci dia. Dia tak membazir pakaian-pakaian lain. Dan memang para sahabat memang betul lifestyle diorang memang penuh dengan kezuhudan, di mana diorang tak amalkan pembaziran kan. Diorang punya kehidupan sederhana. Hatta Rasulullah SAW kita tahu Rasulullah bukan kaya harta tapi kaya jiwa. Okay, dari segi kezuhudan dia, macam mana dia dia merupakan Nabi yang teragung, tapi dia punya sifat tawadu, dia punya cara lifestyle dia tidak seperti raja-raja dan orang-orang yang agung yang kita selalu nampak. Okay, so kita boleh mungkin kupas mengenai kisah-kisah tu. Okay, yang kedua ialah gerakan zuhud. Okay, gerakan zuhud pada abad kedua juga. So abad kedua dengan satu sama, di mana
istilah ilmu tasawuf tu belum lagi didengar atau belum lagi diketahui, tapi kita boleh lihat lebih kepada kehidupan mereka, amalan mereka. So contohnya kat sini gerakan zuhud kita boleh nampak dari kehidupan ahlu sufah pada zaman tu, di mana kita boleh nampak orang-orang ni yang berpakaian suf ataupun orang ni yang berkumpul di masjid selalu ialah merupakan ahlu sufah. Okay, dan slowly ada wujudnya gerakan individu dalam ajaran tasawuf, di mana adanya para ulama ataupun para ulama yang mengetengahkan lebih mengenai sifat-sifat atau ilmu tasawuf, mungkin kezuhudan, sabar dan sebagainya. Okay, dia memang fokus on that. So antaranya ialah Abu Hashim, yang one of the most prominent is Hasan al-Basri and also Rabi'atul Adawiyah and also Ibrahim bin Adam. Okay, so kita boleh lihat daripada cara lifestyle dia, macam contohnya Hasan al-Basri yang merupakan one of the great ulama pada zaman dia. Okay, tapi sama juga pada zaman tu, pada zaman golden era tu, Hasan al-Basri merupakan ulama yang terbesar, tapi pakaian dia tetap seperti orang-orang lain. Pada zaman tu masih ada orang-orang yang berpangkat tinggi, ada special pakaian dia, macam ada golden, macam ulama lah, macam ulama kan kadang-kadang ada pakaian mungkin jubah besar ke, untuk tunjukkan bahawa dia adalah ada pangkat ulama yang besar kat negeri tu. Tapi Hasan al-Basri tinggalkan tu semua, dia hanya menggunakan pakaian yang dia selalu gunakan dan tidak membazirnya. Tu pun boleh nampak daripada secara zahir lah, dan juga akhlak dia pun tu sendiri boleh kita cari tahu dan fahami, insyaAllah. Yang ketiga ialah tasawuf sunni. Abad ketiga, inilah di mana mula boleh katakan istilah yang dari sunnah telah dikeluarkan. So dia mengatakan bahawa ialah tasawuf sunni sebab pada zaman ni tasawuf dia tetap bersumberkan Al-Quran dan hadis solely. Tak ada keluarkan perkara-perkara yang luar daripada Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada akhir zaman abad tersebut adanya boleh kata ilmu pembaharuan, tapi itu belum lagi prominent. Tapi kat sini dia memang lebih pentingkan ataupun tekankan pada tasawuf sunni. So tasawuf sunni yang dia telah kategoriskan pada zaman tu ialah ilmu jiwa, akhlak dan juga ilmu metafisik pada akhir abad tersebut. Yang ni telah dikonsepkan oleh Abu Yazid al-Bustami. Antara imam ataupun imam yang prominent pada zaman tu ialah Imam Junaid al-Baghdadi. Tu antum boleh cari tahu lebih mengenai tokoh-tokoh sufi, Junun Misri dan Abu Yazid Bustami. Tu adalah tasawuf sunni. Yang keempat ialah tasawuf filsafat. Dari segi di sini ialah di mana dan mana kita nampak adanya perkembangan ilmu Yunani atau ilmu falsafah, di mana ilmu falsafah tu merupakan wujud keagungan mereka bagi orang-orang kafir, tapi ia juga diambil oleh some of the ulama ataupun some of the talibul ilm, yang menggunakan istilah-istilah falsafah dan masukkan kepada ilmu agama. So kat sini dan ada ilmu-ilmu baru dan perkembangan di mana kita nampak adanya tarikat, adanya mungkin konsep-konsep yang sebelum ni kita tak pernah dengar mengenai ilmu tasawuf atau sifat-sifat tasawuf. Antara tokoh yang kita boleh lihat ialah Musa al-Ansyari, Hallaj, Surahwardi dan Mazhab Ishraqi. Yang kelima ialah boleh dikatakan ialah era ataupun abad reformasi, di mana di sini Imam Al-Ghazali merupakan one of the prominent ulama atau mujaddid pada masa itu, di mana dia telah mengcombinkan ataupun mengetengahkan atau dia boleh katakan mengeluarkan tasawuf filsafat daripada tasawuf sunni. Kira dia tengah live back the tasawuf sunni dalam zaman tu. So Al-Ghazali, sebab kita tahu tasawuf filsafat memang pada abad tu kan memang banyak perkembangan ilmu pada falsafah, dan itu boleh memesongkan para muslimin pada zaman tu. Tapi Imam Ghazali datang untuk tekankan kembali mengenai tasawuf sunni, betapa pentingnya dan betapa relevannya pada setiap zaman untuk kita kembangkan tasawuf sunni. So antara kaedah yang dia atau konsep yang dia ketengahkan ialah mengenai kaedah suluk, iaitu tarbiyah ruhiyah. Dia ihyakan balik tarbiyah ruhiyah tapi menggunakan penerangan yang berbeza dan mungkin lebih adanya kaitan sedikit mengenai falsafah. Tapi dia tetap, dia punya root
daripada tasawuf Sunni. Okay, antara muridnya juga ialah Abdul Qadir Jalaini. Okay, tu antum boleh lihat balik, boleh cari tahu. Okay, memang one of the prominent ulama pada zaman tu, Hasan Shazili dan Ibn Athaillah As-Sakandari. Dan akhir sekali pada abad ke-6. Abad ke-6 ialah sistem suluk di mana pertengahan di sini di mana kita boleh nampak perkembangan daripada reformasi Al-Ghazali tu, ilmu tu lebih diperkembangkan di mana dia punya core masih tasawuf Sunni dan tasawuf filsafat. Tapi tidak dinafikan juga adanya masih ada tasawuf filsafat yang ditekankan ataupun disebarkan, tapi dia antara pertengahan. Kira tidak terlalu filsafat sampai mengkafirkan ataupun mengeluarkan daripada agama, tapi tetap the root is still Sunni. Okay, tapi ni adalah permasalahan dia. Tapi Qawli is for this, dia lebih kepada sistem suluk, tarbiyah ruhiyah dia, how dia perkembangkan. Dan kat sini, then slowly we see sistem ni telah menjadikan satu grup jemaah. Okay, telah jadikan satu jemaah di mana adalah tarikat-tarikat. Contoh tarikat Qadariyah dan tarikat sebagainya yang diperkembangkan oleh murid-murid ulama sufi atau para ahli sufi pada abad ke-5 dan juga ke-6. Dan antaranya juga ada antara ulama tokoh-tokoh sufi pada zaman ini Ibn Arabi dan juga Syukra Wardi.